اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Radio 12 Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih hadir lagi ke dalam Radio 12 Malam, kawan-kawan. Baik, untuk kali ini kita akan teruskan dengan kisah himpunan kisah mistik yang diambil daripada novel-novel, akan dibacakan semula oleh saya untuk anda. Baik, kita teruskan. Ketika itu sekitar tahun 2009 dan saya masih lagi menuntut di tingkatan 4. Pagi itu, sedang bersiap-siap hendak ke sekolah, saya terdengar suatu suara sayu memanggil nama saya. Yani. Suara garau itu seolah-olah berbisik. Saya lihat sekeliling mencari arah suara tadi. Tiada sesiapa yang kelihatan atau memanggil saya. Saya berfikir, adakah itu perasaan saya sahaja? Gangguan tersebut terus berlanjutan selama seminggu, sehingga saya menjadi kurang selesa dan takut. Saya berasa diri saya seolah-olah diekori. Apa yang berlaku itu saya ceritakan kepada ibu dan ayah. Mendengarkan cerita itu, mereka mula risau. Esoknya saya dibawa berubat dengan seorang bomoh yang merupakan kawan ayah. Di rumah bomoh itu saya dijampi dan kepala saya dilumur dengan limau kasturi. Bomoh itu memberitahu saya sebenarnya sedang diganggu oleh jin yang mahu berdampingan dengan saya. Saya begitu takut. Kenapa pula jin tersebut mahu berkawan dengan saya? Saya ini bukannya menghadapi apa-apa masalah atau ada belajar ilmu gaib yang menyebabkan saya perlu bersahabat dengannya. Bomoh itu seterusnya memberi seutas tangkal berbungkus kain kuning yang dibuat seperti rantai untuk saya gunakan sebagai pendinding bagi menghalang jin itu daripada terus mengganggu. Sejujurnya, saya agak was-was untuk menggunakan tangkal tersebut. Tapi disebabkan hendak menjaga hati orang tua, saya ikutkan sahaja. Itu pun jarang saya gunakan. Beberapa hari selepas menggunakan tangkal itu, gangguan tersebut hilang. Penghujung tahun 2009, saya sekeluarga berziarah ke rumah bapa saudara saya di Kuala Selangor. Kami bermalam di sana hampir seminggu. Dan seingat saya, pada malam yang keempat, ketika semua isi rumah sedang membacakan surah Yasin selepas solat maghrib berjemaah, saya mula terasakan sesuatu. Ketika itu saya berada di dalam bilik kerana badan tidak berapa sihat. Waktu berbaring dan memejamkan mata, tiba-tiba saya terhidurkan bau kemenyan dan setanggi. Baunya begitu kuat. Dalam masa yang sama, saya rasakan bilik tersebut seolah-olah penuh dan saya dihimpit oleh berbelas-belas orang manusia. Saya dah mula rasa gelisah. Malam itu, sebelum tidur, saya ceritakan perkara tersebut kepada orang tua saya. Saya cadangkan jika saya terus mengalaminya, mereka mahu membawa saya. Bukan dia yang cadangkan, mak ayah dia ya. Mereka cadangkan jika saya terus mengalaminya, mereka mahu membawa saya berubat dengan orang lain pula. Pada malam esoknya, saya alami lagi perkara berkenaan. Tidak putus-putus saya terhidu bau kemenyan dan setanggi. Bahkan, saya selalu terasa badan saya seperti dicakar serta dilumur dengan miang buluh. Ianya gatal dan pedih. Ada kalanya badan saya seperti digaru dengan kuku yang amat tajam. Sakitnya bagaikan dicarik dengan pisau. Ketika berbaring pula, saya sering terasa seperti ada orang yang meniup bahagian betis hingga ke tapak kaki.
Perkara itu berlanjutan sehingga malam sebelum kami sekeluarga pulang ke rumah di Perak dan saya tiba-tiba pengsan. Malam itu, rumah bapa saudara saya jadi kelam kabut. Bapa saudara saya terus panggilkan seorang lelaki yang juga jirannya dan pandai dalam perubatan gangguan makhluk halus. Setelah dijampi dan diselidiki, kami diberitahu bahawa saya diganggu oleh Pontianak yang sebelum ini pernah mengganggu saya. Pontianak itu terus mengikut walau ke mana sahaja saya pergi. Menurut orang yang merawat saya lagi, Pontianak itu asalnya tinggal di pokok manggis di belakang rumah kami. Apabila pokok manggis itu ditebang kerana menambah bahagian dapur rumah, ia marah dan mengganggu keluarga kami. Mangsanya adalah saya kerana semangat saya agak lemah berbanding adik-beradik yang lain. Bomoh itu seterusnya memberikan saya minyak wangi malaikat subuh, minyak wangi kasturi dan juga daun yang dipanggil sebagai ladybird. Minyak itu dicampurkan dengan air dan saya diarah supaya mandi dengan air itu 2 malam berturut-turut. Akibat gangguan itu juga, keluarga saya tangguhkan kepulangan kami ke Perak sebab hendak mengubatkan saya. Saya masih lagi ingat, pada malam pertama mandi di rumah bapa saudara saya itu, saya rasakan air tersebut sejuk macam ais. Esoknya apabila saya tanyakan kepada bomoh, dia beritahu itu adalah perkara yang biasa. Pada malam kedua, saya dibawa mandi di rumah bomoh itu pula. Peliknya, ketika mandi di sana, saya rasakan air itu begitu panas. Badan saya seperti hendak melecur. Selepas mandi dan sebaik saja tiba di rumah bapa saudara tu, saya mengamuk. Manakan tidak, waktu itu saya rasakan seluruh badan saya berbau darah yang amat kuat. Saya rasa seperti hendak muntah. Akibat tidak tahan, saya dibawa semula ke rumah bomoh tersebut sekitar pukul 12 malam. Masuk sahaja ke pekarangan rumah bomoh tersebut, saya tumbang, tidak sedarkan diri. Apa yang berlaku seterusnya, saya tak ingat. Saya tak tahu. Tapi ayah dan ibu ceritakan, sebaik tiba di rumah bomoh itu, saya semakin bertindak ganas. Suara saya bertukar menjadi suara orang yang lain dan nama saya pula bertukar kepada Zainab. Waktu itu saya hanya ketawa mengilai-ngilai, kemudian menangis dan meraung sebelum berjaya dipulihkan. Selepas 3 hari di rumah sendiri setelah pulang dari Kuala Selangor, sekali lagi saya jatuh sakit. Kali ini saya dikatakan meracau-racau, seolah-olah nampak sesuatu yang menakutkan. Di kampung, ayah bawa pula saya berubat dengan seorang bomoh. Selesai sahaja dijampi serapah, saya diberi sebentuk cincin untuk dipakai. Kata bomoh tersebut, cincin itu merupakan pelindung. Apabila seseorang itu memakai cincin berkenaan, makhluk halus akan takut mendekati si pemakainya. Sebenarnya saya tak tahan asyik diganggu dan bomoh pula asyik mengatakan rawatan yang diberikannya akan dapat menyembuhkan saya. Sedangkan apa yang berlaku adalah sebaliknya. Sekarang ni, seorang lagi bomoh mengatakan saya takkan diganggu lagi jika memakai cincin pemberiannya. Dugaan saya ternyata benar. Seminggu selepas berubat dengannya, sekali lagi saya jatuh sakit. Kali ini saya kerap nampak makhluk-makhluk yang amat menakutkan berkeliaran sekitar rumah. Saya akan nampak makhluk ini apabila menjelang maghrib serta waktu hujan lebat sebelah petang. Akibatnya, saya sekali lagi jatuh sakit. Saya sentiasa ketakutan. Saya rasa makhluk menakutkan itu sedang memerhati dan ingin mendekati saya. Badan saya juga terasa terlalu berat, seperti memikul beban batu yang cukup besar. Selepas mengalami gangguan itu, seorang kenalan ayah yang saya panggil sebagai Pak Cik Karim mengajak ayah membawa saya berubat dengan sepupunya. Pada mulanya saya menolak sebab setiap kali berubat saya tak pernah sembuh, sebaliknya semakin sakit dan gangguan pelik pula yang muncul. Saya dah bosan dan saya tak percaya lagi pada bomoh. Namun setelah diberitahu sepupu Pak Cik Karim yang merupakan pengamal perubatan Islam yang dikenali ramai, akhirnya saya akur. Cuti hari Minggu itu, saya sekeluarga ke rumah sepupu Pak Cik Karim. Sebaik sampai dan turun dari kereta, tiba-tiba saja kaki saya menjadi berat. Sukar saya hendak melangkah. Seakan-akan ada batu-batu besar yang diikat pada kaki saya. Saat itu badan saya bertukar panas dan berpeluh-peluh.
Dada saya mula berdebar-debar sebelum terpekik terlolong mengajak ibu dan ayah saya pulang. Entah apa lagi yang akan berlaku selepas itu, saya tak tahu. Sebaik tersedar, badan terasa lenguh-lenguh. Badan yang dulu terasa terlalu berat, kini ringan seperti beban batu yang dibawa telah tiada. Apa yang berlaku kepada saya ni? Ketika itulah, baru saya tahu perkara yang sebenar. Cerita ayah, ketika sampai di rumah Pakcik Karim, saya terpekik terlolong seperti diserang histeria. Suara saya juga tiba-tiba bertukar menjadi suara lelaki yang kemudian cuba melarikan diri. Tetapi ayah sempat memegang saya sebelum diubatkan oleh Ustaz Rashdan, iaitu sepupu Pakcik Karim. Ketika saya dalam keadaan tak sedar, Ustaz Rashdan telah berdialog dengan jin yang berada di dalam tubuh saya. Kata Ustaz Rashdan, punca badan saya terasa berat adalah disebabkan oleh jin yang menumpang di dalam badan saya. Jumlahnya sebanyak 3 ekor. Bagaimana jin itu masuk ke dalam badan saya? Menurut Ustaz Rashdan, jin pertama masuk ketika bapa saya ni menebang pokok manggis di belakang rumah. Pokok itu merupakan tempat tinggal jin tersebut. Akibat kemarahannya, tempatnya diganggu. Jin berkenaan membalas dendam dengan masuk ke dalam badan saya. Jin yang kedua pula masuk ketika saya berubat dengan seorang bomoh yang memberikan tangkal untuk dipakai. Tangkal itu mempunyai khadam. Khadam itu pula dari kalangan jin. Jin yang ketiga pula masuk ke badan dengan cara sama, iaitu apabila saya memakai cincin yang diberikan oleh seorang bomoh. Cerita Ustaz Rashdan, semua bomoh itu sebenarnya mengamalkan ilmu syirik dan mengarahkan jin yang telah mereka jadikan khadam untuk menguasai tubuh saya. Disebabkan perkara itulah, saya sering nampak makhluk-makhluk menakutkan berkeliaran sekitar rumah. Alhamdulillah, selepas berubat dengan Ustaz Rashdan, saya pun pulih. Gangguan itu juga hilang. Daripada apa yang berlaku kepada saya ni, saya berharap jika anda mahu berubat, pastikan orang yang merawat itu menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran. Selain itu, janganlah percaya pada tangkal ataupun azimat. Sebenarnya tangkal dan azimat itu telah dijampi dengan ayat-ayat yang boleh membuka ruang-ruang badan kita supaya dapat dimasuki oleh makhluk-makhluk halus. Bukan itu saja, jika bomoh memberikan air dan dalam air itu ada kertas seperti yang ditulis sesuatu, tolonglah jangan minum. Itu juga cara makhluk halus dimasukkan ke dalam badan kita. Jika kita meminum atau memakai tangkal seperti itu, kita sebenarnya tanpa sedar sedang berdampingan dengan jin. Kalau jin sudah mendiami tubuh kita, susah jadinya. Tambahan pula kalau ianya tidak dapat dibuang, kecuali jika kita berjanji akan menjadikan ia sebagai sahabat. Bayangkanlah, apa jadinya kalau kita bersahabat dengan makhluk yang sebenarnya telah berjanji kepada Allah SWT untuk menyesatkan umat manusia ini sehingga ke hari kiamat. Na'udzubillah min zalik. Siapa pula yang datang awal-awal macam ni? Warung kan masih belum dibuka. Tunggulah sekejap lagi. Mak Nak terfikir-fikir seorang diri sambil mengemas pinggan mangkuk di dapur warungnya. Lagipun baru pukul 6.15 pagi. Baru sebiji lampu Kalimantan yang dinyalakan dan semua meja masih lagi kosong. Malah dinding kedai yang memisahkan bahagian depan serta dapur warungnya masih ditutup rapat. Pintu hanya dibuka sedikit saja. Itu pun dah cukup untuk bagi tahu semua orang ramai yang warungnya belum dibuka lagi. Tapi kenapa cepat benar dia orang ni datang? Mak Nak bertanya-tanya lagi seorang diri. Mak Nak terus mengemas dan menyusun barang-barang dapur yang hendak digunakan sebentar lagi. Pelanggan-pelanggan tadi yang duduk berbual di meja warungnya langsung tidak dijengahnya. Mak Nak ni agak sibuk pagi tu kerana dah 5 hari warung tersebut ditutup. Hari ni baru dibuka. Jadi banyaklah kerja yang perlu dibereskan. Sebab itu Mak Nak malaslah nak mencengah pelanggan yang didengarnya sedang berbual itu. 10 minit lagi apabila suami Mak Nak datang semula membawa kuih muih, barulah mereka boleh memulakan perniagaan. Sekarang ni baru ada nasi lemak yang dibawa dari rumah sebentar tadi. Itu pun Mak Nak perlu siapkan dahulu lauk pauknya. Sambil menyiapkan kerjanya, Mak Nak memasang telinga lagi.
Tetapi puas Mak Nap memasang telinga, tiada langsung butir perbualan mereka yang dapat difahaminya. Yang dapat dipastikan oleh Mak Nap ialah ada 3-4 orang yang semuanya dan salah seorang daripada mereka tu sangat dikenali benar suaranya. Ya, betul. Dia kenal suara tu. Tapi betul ke? Dada Mak Nap berdebar. Pelanggan-pelanggan itu seperti merungut, tetapi bahasa yang digunakannya pelik benar bunyinya. Bukanlah bahasa Melayu, bukan juga bahasa Inggeris, Cina maupun India, jauh sekali. Suara itu bertingkah-tingkah dalam nada yang tidak pernah Mak Nap dengar. Mak Nap berasa semakin pelik kerana salah seorang daripada pemilik suara itu sangat dikenalinya. Tapi betul ke? Dia bertanya berkali-kali. Dalam masa yang sama, Mak Nap dengar perbualan itu mula bertukar dari perlahan kepada kuat. Mereka seperti marah-marah dan mendengus-dengus. Bukan itu saja, Mak Nap turut terdengar seorang perempuan sedang menangis. Tak boleh jadi ni, kata Mak Nap yang sudah tidak sabar lagi hendak menjengah pelanggan terawalnya itu. Tanpa berlengah, Mak Nap menjengah dari daun pintu yang sedikit terbuka. Tetapi sebaik saja dia menjengah, suara perbualan tadi hilang dalam sekelip mata. Bertambah terkejut Mak Nap kerana semua kerusi di warungnya itu kosong. Semuanya masih diterbalikkan di atas meja dan diikat dengan rantai seperti malam tadi semasa dia dan suami membuat persediaan berniaga semula selepas 5 hari warung ditutup. Kaki Mak Nap terasa lemah longlai. Cepat-cepat dia menutup kembali daun pintu warungnya. Badannya menggigil. Mak Nap hendak membacakan ayat-ayat Al-Quran, namun semuanya hilang lintang pukang. Hujung ke pangkal-pangkal ke hujung berterabur macam kacang yang jatuh ke tanah. Mak Nap duduk di kerusi, tidak mampu melakukan apa-apa kerja. Tenaganya bagaikan sudah hilang. Tangannya menggeletar, sejuk, tidak berdarah. Tambah menakutkan Mak Nap, 2-3 minit selepas dia menutup pintu, suara perbualan itu kedengaran lagi. Mula-mula seperti orang berbisik, kemudian menjadi marah-marah. Makin didengar, makin Mak Nap berasa takut kerana dia seperti dapat memahami bahawa suara itu memarahi dirinya. Tetapi kenapa dia marahkan Mak Nap? Itulah yang Mak Nap tidak faham dan sekaligus membuatkan dia berasa amat takut. Lebih mengerikan, Mak Nap, suara itu kemudiannya bergerak menghampiri pintu dapurnya yang ketika itu sudah dikuncinya dari dalam dan pintu itu diketuk-ketuk perlahan, membuatkan Mak Nap rasa hendak rebah. Semangatnya bagaikan terbang melayang. Sambil mengetuk pintu, suara marah-marah itu semakin kasar, diiringi dengan tangisan yang kian kuat. Kali ini lebih kasar hinggakan pintu warungnya itu bergegar kerana turut digoncang dari luar. Mak Nap terus duduk menikus di dapur warungnya. Dia tidak mampu untuk bergerak lagi. Pada ketika itu, kalau boleh, Mak Nap hendak lari sahaja dari warungnya. Tetapi kalau benda itu menunggunya di belakang kedai, macam mana pula? Tentulah keadaan akan menjadi lebih parah. Mau tidak mahu, Mak Nap terpaksa duduk terperosok di balik almari, menggigil ketakutan sambil mengesat air matanya yang mengalir tidak berhenti-henti. Tiba-tiba, Mak Nap dapat melihat kunci pintunya perlahan ditarik dengan sendiri dari dalam. Beberapa saat kemudian, kedengaran bunyi daun pintu itu bergeriut kerana ditolak dari luar hingga terkapang. Serentak itu, suara marah-marah tadi menyerbu masuk ke dalamnya. Dan ya Allah, hanya itu sahaja yang sempat keluar daripada mulut Mak Nap. Dunia tiba-tiba sahaja menjadi gelap dengan gelita. Mak Nap rasakan lantai yang dipijaknya menjadi lembik dan berputar ligat macam gasing. Semua yang ada di sekeliling seakan menerkam ke arahnya, bersama dengan bayangan-bayangan hitam yang masuk dari pintu dapur warung. Bersama bayangan-bayangan hitam itu, Mak Nap turut melihat sesusuk tubuh yang sangat dikenalinya, dan wanita separuh umur itu tumbang ke lantai. Kini Mak Nap pengsan.
Pukul 7.20 pagi, sepasang suami isteri berkereta dari arah sebuah kampung berdekatan meluncur pantas menuju ke Pekan Great Perak. Pasangan itu ingin cepat sampai ke tempat kerja, tetapi sebelum itu terlebih dahulu perlu menghantar anak lelaki mereka yang duduk di kerusi belakang ke sebuah sekolah menengah di pekan tersebut. Kereta dipecut agak laju. Mereka sudah terlambat kerana ketika itu sudah pukul 7.25 pagi. Sedangkan sesi persekolahan bermula pukul 7.30 pagi. Lalu lintas belum begitu sibuk ketika kereta berkenaan meluncur di atas jalan kampung yang dipagari pokok-pokok di kiri dan kanannya. Hinggalah tiba-tiba si suami yang sedang memandu melihat sesuatu yang tidak semena-mena muncul di tepi jalan. Waktu kereta sedang dipecut dan semakin hampir, sesuatu yang dilihat berdiri di tepi jalan itu tiba-tiba melintas tanpa menoleh ke kanan dan kiri. Si suami menekan pedal brek, namun sudah terlambat. Kereta berkenaan tidak dapat dikawal, lalu terbabas dan merempuh sebatang pokok besar berhampiran sebuah warung. Bunyi letupan daripada rempuhan tadi mengejutkan semua orang yang berada di sekitar kawasan tersebut. Warung yang ketika itu masih lagi kecoh dengan kejadian mak nak pengsan, kini sekali lagi gempar. Kali ini dengan kemalangan ngeri yang terjadi sebentar tadi. Pelanggan-pelanggan berlari meninggalkan mak nak yang sedang berehat di kerusi warung itu selepas sedar dari pengsannya. Suami mak nak yang sebentar tadi menyapu muka isterinya itu dengan air dan menenangkannya, turut meluru ke tempat kemalangan. Kini tinggallah mak nak berseorangan di warungnya. Kakinya masih lagi terlalu lemah. Dia belum mampu berjalan ke tempat kemalangan walaupun hanya 30 meter sahaja dari warungnya. Di tempat kemalangan, suasana menjadi riuh rendah dengan jeritan dan suara-suara cemas kerana semua penumpang kereta itu cedera parah. Paling teruk adalah si isteri yang terhenyak di kerusi penumpang. Anak lelakinya tercampak keluar. Tubuh kedua-duanya bersimbahan darah. Kepala dan anggota badan mereka penuh dengan luka. Tiada tanda-tanda mereka ini masih bernafas lagi. Manakala itu, si suami pula merintih kesakitan kerana tersepit di kerusi. Kakinya tidak dapat ditarik keluar. Maafkan saya, suara hilang pula. Pelanggan-pelanggan warung yang sebelum itu berkerumun untuk membantu mak nak, kini berkerumun pula untuk membantu mangsa-mangsa kemalangan tadi. Kenderaan yang lalu lalang, sebuah demi sebuah, berhenti untuk mengulurkan bantuan. Namun ketika suasana sedang kalut itu, tiba-tiba, pergi. Mereka terdengar mak nak menjerit. Sekali lagi perhatian beralih kepada wanita tersebut. Beberapa orang daripada mereka berlari ke warung, termasuklah suami mak nak. Mereka lihat mak nak sedang terbaring di lantai warungnya, pingsan sekali lagi. Keadaan ketika itu benar-benar kalut. Tidak tahu mana satu yang hendak diselamatkan. Dalam masa yang sama, masing-masing juga tertanya bagaimana kemalangan itu boleh berlaku dan mengapa pula mak nak tiba-tiba menjerit, kemudian pingsan untuk kali yang kedua. Kemalangan ngeri itu membunuh 3 nyawa, iaitu si isteri serta bayi berusia 5 bulan yang di dalam kandungan, serta anak lelakinya yang berusia 17 tahun. Si suami pula cedera parah, lalu dimasukkan ke wad rawatan rapi. Apakah yang menyebabkan kemalangan itu berlaku? Pulih dari kemalangan, si suami tadi memberitahu kemalangan itu pasti takkan berlaku kalau wanita hamil yang dilihatnya berdiri di tepi jalan berhampiran warung mak nak tidak melintas secara tiba-tiba. Disebabkan sudah terlalu hampir, kata lelaki itu, dia tidak sempat untuk mengelak. Macam mana dengan keadaan perempuan tu? Soal si suami selepas menceritakan bahawa dia melihat sendiri tubuh wanita hamil berkenaan melambung akibat dilanggar keretanya. Perempuan hamil? Anggota polis yang mengambil maklumat daripadanya, juga ahli keluarga yang mendengar cerita lelaki berkenaan tercengang. Mana ada wanita hamil yang dilanggar kereta? Apa yang berlaku dan disaksikan oleh orang yang berada di warung mak nak dan pemandu-pemandu kenderaan lain yang melihat kejadian itu ialah kereta lelaki berkenaan secara tiba-tiba saja membrek dengan mengejut sebelum terbabas ke tepi jalan lalu merempuh pokok. Mereka tidak nampak pun seorang wanita hamil yang melintas jalan dan kemudian dilanggar. Kata mereka,
Kalau benar ada wanita hamil yang dirempuk, pasti orang ramai membawanya ke hospital. Lelaki itu menjadi bingung. Dia tetap bertegas mengatakan yang dia tidak tersalah pandang. Wanita hamil itu bukan ilusinya. Dia dapat merasakan keretanya melanggar sesuatu yang berat dan besar. Dan dia melihat sendiri wanita berkenaan terpelanting lalu melambung melepasi cermin hadapan keretanya. Bagaimana pula dengan Mak Nap? Wanita itu memberitahu. Dia menjerit dan kemudiannya pingsan buat kali kedua kerana melihat Suhaila tiba-tiba muncul di tepi jalan di hadapan warungnya. Ketika sebuah kereta lalu, Mak Nap dia lihat Suhaila tiba-tiba melintas. Kereta berkenaan membrek secara mengejut tetapi sudah terlambat. Ia merempuh gadis itu, kemudian terbabas dan melanggar pokok. Mak Nap juga melihat tubuh Suhaila melambung apabila dilanggar. Tetapi apa yang menakutkan apabila semua pelanggan warung termasuk suaminya berkejar ke arah tempat kemalangan. Tiba-tiba Suhaila ini bangun semula dan kali ini keadaan tubuhnya sangat menggerunkan. Pakaiannya dipenuhi dengan darah. Muka Suhaila hancur, sama seperti keadaan ketika gadis itu mati akibat dilanggar sebuah kereta pukul 6.30 pagi 5 hari sebelum itu di tempat yang sama. Dalam keadaan yang menakutkan itu, Mak Nap melihat Suhaila berjalan perlahan-lahan menghampiri dirinya yang sedang duduk bersendirian di atas kerusi kerana tubuhnya masih lagi lemah. Suhaila merenung Mak Nap dengan muka menyinga dan merungut-rungut dengan suara yang tidak dapat Mak Nap fahami. Bukan itu sahaja, beberapa lagi jelmaan hitam turut sama menghampiri bersama-sama dengan Suhaila. Jelmaan-jelmaan hitam itu turut merungut-rungut dengan suara yang kuat serta bertingkah-tingkah. Semakin lama, Suhaila dan jelmaan itu semakin hampir kepadanya. Badan Mak Nap menggigil. Dia cuba melarikan diri, namun kakinya seperti diikat ke lantai warung. Tiba-tiba Suhaila dan jelmaan-jelmaan itu menerpa ke arah Mak Nap. Itulah yang menyebabkan Mak Nap menjerit dan terus pingsan. Kejadian itu menyebabkan kisah jelmaan Suhaila menjelma dan mengacau pengguna-pengguna jalan raya heboh diperkatakan di sekitar kampung tersebut. Ianya tersebar dengan pantas sekali. Mak Nap menjadi orang yang kerap menjaja cerita itu. Kisah tentang dia yang pingsan dan mendengar suara-suara yang aneh serta jelmaan menyerupai Suhaila sebelum dan selepas kemalangan disampaikan kepada semua pelanggan kedainya. Kata Mak Nap, sah, Suhaila dah jadi hantu. Perempuan itu ada berhantu raya. Namun, tanpa Mak Nap duga, semakin hari pelanggan di warungnya semakin berkurangan. Mereka menjadi takut untuk ke warung Mak Nap kerana bimbang menjadi mangsa seterusnya. Manalah tahu, Suhaila menjelma lagi dan tiba-tiba lori ataupun kereta tidak dapat mengelak, lalu terbabas dan melanggar mereka yang sedang enak menjamu selera di warung Mak Nap. Tak pasal-pasal dapat bala. Tambahan pula, ada penduduk sekitar yang mendakwa telah terserempak dengan Suhaila berdiri di tepi jalan pada waktu malam dalam keadaan yang mengerikan. Kata mereka, Suhaila menahan kenderaan mereka sambil menggendong seorang bayi di pangkuannya. Ada juga penduduk yang melihat Suhaila mundar-mandir di warung Mak Nap pada awal pagi ketika kedai makan itu belum dibuka lagi. Paling menggerunkan, ada yang mendakwa ternampak Suhaila berdiri memerhatikan warung Mak Nap pada siang hari ketika pelanggan sedang menjamu selera. Tubuh Suhaila penuh dengan darah. Apa yang berlaku itu menyakitkan hati Mak Nap. Niat asalnya lain, tetapi tanpa diduga, lain pula jadinya. Kira-kira 2 bulan selepas kemalangan tersebut, Mak Nap pun menutup kedainya. Dia tidak mampu lagi berniaga lagi kerana jumlah pelanggannya jatuh merundum. Bukan itu sahaja, warungnya memang benar-benar telah berhantu. Dia dihantui oleh jelmaan Suhaila hingga penduduk berdekatan menggelarkannya sebagai warung berhantu. Tidak lama kemudian, penduduk kampung itu dikejutkan pula dengan berita Mak Nap sekeluarga berpindah ke utara, kabarnya ke Kedah. Kenapa yang Mak Nap ni tiba-tiba saja berpindah? Itulah yang menimbulkan pertanyaan. Mereka tak faham kenapa Mak Nap berpindah sedangkan dia masih boleh membuka warung di tempat lain yang berdekatan. Mak Nap juga berasal dari kawasan itu. Lebih elok kalau dia terus menetap di situ. Lama penduduk sekitar mencari-cari punca segala yang berlaku
Hinggalah akhirnya heboh cerita mengatakan sebenarnya ada rahsia yang cuba disembunyikan di sebalik semua itu. Rahsia sulit yang cuba disorok oleh Mak Nap. Sebenarnya, kata mereka, semua itu berlaku kerana Mak Nap berang apabila mendapat tahu yang suaminya ada menjalinkan hubungan secara sulit dengan Suhaila, salah seorang pekerja di warungnya itu. Sementara Suhaila baru berusia penghujung 20-an, sedangkan dia pula menghampiri angka 50-an. Hubungan sulit suaminya dan Suhaila itu hanya terbongkar selepas Suhaila hamil 4 bulan. Apabila maafkan saya, cuaca malam ni pun panas sampai hilang suara ni. Baik, saya ulang balik. Hubungan sulit suaminya dan Suhaila itu hanya terbongkar selepas Suhaila hamil 4 bulan. Apabila mengetahui rahsia itu, Mak Nap naik darah. Terjadi pergaduhan besar di antara Mak Nap, suaminya dan Suhaila. Mak Nap tidak mengizinkan suaminya bernikah dengan Suhaila. Bagi mengelakkan keadaan menjadi bertambah teruk dan untuk menghalang suaminya daripada menikahi Suhaila, Mak Nap menyebar cerita kononnya Suhaila adalah perempuan jalanan. Kononnya Suhaila lakukan perbuatan tidak senonoh dengan ramai orang. Selain itu, Mak Nap mengugut Suhaila akan membunuhkannya hingga mati seandainya dia tidak berambus dari kampung tersebut. Mak Nap juga mahu supaya Suhaila menggugurkan kandungannya dan memberitahu keluarga serta sesiapa sahaja yang bertanya bahawa bayi yang dikandungnya itu tidak diketahui bapanya. Mak Nap tidak mahu Suhaila mengaitkan suaminya walaupun satu ayat. Kalau tidak, siap. Ini yang menyebabkan Suhaila tertekan. Malangnya Suhaila budak kampung datang dari pedalaman Hulu Perak. Keluarganya yang bercerai-berai dan miskin menyebabkan Suhaila menjadi anak yang pendiam serta rendah keyakinan diri. Ini membuatkan dirinya mudah diperdaya serta ditakut-takutkan. Oleh kerana perwatakan dirinya itulah juga Suhaila dipermainkan oleh suami Mak Nap, kemudian digertak pula oleh Mak Nap. Pada hari kematiannya, Mak Nap berkereta datang menjemput Suhaila di rumah sewanya. Semasa menjemput, Mak Nap memberitahu bahawa suaminya yang menyuruhnya berbuat demikian kerana tidak sihat. Pada hari itulah Suhaila mati kemalangan akibat dirempuh kereta ketika melintas jalan menuju ke warung Mak Nap selepas keluar dari kereta yang diparkir di seberang jalan. Tetapi kan, bagaimana semua ini terdedah? Macam mana rahsia ini boleh terdedah? Rahsia ini diceritakan oleh beberapa orang kawan yang turut menyewa rumah bersama dengan Suhaila. Kata mereka, semua yang berlaku itu diceritakan sendiri oleh Suhaila. Malah ketika bersiap sebelum menaiki kereta yang dipandu oleh Mak Nap, Suhaila sempat memberitahu kawan sebiliknya bahawa dia berasa pelik. Kenapa tiba-tiba saja Mak Nap datang menjemputnya, sedangkan Mak Nap amat-amat membencikannya. Malah Suhaila tahu Mak Nap mahu melihatnya cepat-cepat mati. Lebih-lebih lagi, itulah kali pertama Mak Nap datang menjemputnya. Sebelum itu, Suhaila setiap hari akan datang ke warungnya dengan motosikal. Alasan Mak Nap, suaminya tidak sihat, jadi dia perlukan bantuan Suhaila untuk mengangkat barang-barang keperluan warungnya. Sebenarnya, banyak lagi perkara yang menimbulkan persoalan di atas sikap baik yang ditunjukkan secara tiba-tiba oleh Mak Nap tak guna ni. Tu saya tambah. Inilah yang menyebabkan kawan-kawan serumah Suhaila mengesyaki yang Mak Nap adalah dalang di sebalik kematian Suhaila. Mak Nap sengaja menolak Suhaila ke tengah jalan apabila melihat kereta melalui jalan di hadapan warungnya. Ini menyebabkan kereta berkenaan tidak dapat mengelak, lalu merempuh tubuh Suhaila hingga dia meninggal dunia dalam keadaan yang mengerikan. Kalau semua itu tidak benar, takkanlah jelmaan Suhaila asyik mengganggu Mak Nap. Demikian kata mereka. Tambahan pula, jelmaan Suhaila juga kerap mengganggu Mak Nap di rumahnya. Suhaila seperti menaruh dendam kepada Mak Nap. Bagaimanapun, punca kematian itu hanyalah syak mereka sahaja. Sukar untuk kawan-kawan serumah Suhaila hendak membuktikannya kerana tiada sesiapa yang menyaksikan kejadian tersebut. Mereka juga syak itulah punca yang menyebabkan Mak Nap cepat-cepat berpindah dan tidak memberitahu sesiapa di mana rumah barunya. Mak Nap sebenarnya ketakutan selepas mendapat tahu orang ramai mula bercerita tentang kisah sebenar di sebalik kematian Suhaila. Dia tidak mahu rahsia tersebut terus tersingkap dan akhirnya dia ditahan oleh polis. Warung Mak Nap yang dulunya terbiar kini digunakan oleh peniaga lain. Warung itu sebenarnya Mak Nap sewa dari orang lain.
Bagaimanapun, sejak Mak Nap pergi, jelmaan wanita mengandung menyerupai Suhailah tidak lagi muncul. Tentu anda tertanya-tanya kan, bagaimana saya tahu kisah ini? Untuk pengetahuan anda, dulu saya juga bekerja di warung Mak Nap dan saya rapat dengan Suhailah serta kawan-kawan yang serumah dengannya. Apabila Mak Nap berpindah ke Kedah, saya pula berhijrah ke Ipoh untuk bekerja di sana. Namun, maafkan saya tidak dapat memberitahu kedudukan warung tersebut. Saya perlu jaga keselamatan diri saya dan saya juga tidak mahu perniagaan orang yang sekarang menggunakan warung Mak Nap itu akan terjejas.